Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi di dalam bab istisqa, meminta hujan. Jadi katanya wa an Anas radhiyallahu anhu, hadis yang ke-540. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, katanya bahawa ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri dalam khutbahnya. Lalu lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, harta benda yakni ternakan telah binasa dan semua jalan penghidupan telah terputus, maka doalahkanlah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Dan seterusnya dalam hadis ini disebutkan doa memohon agar hujan dihentikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada ni kita khabar, pernah kita cerita, pernah kita bincang berkenaan dengan minta hujan. Yang mana minta hujan ni adalah ketika berlaku kemarau yang panjang. Kita ni tidak disyariatkan minta hujan sebab hujan terlalu lebat tempat kita ni. Kena minta doa pula daripada Allah agar hujan yang turun di tempat kita ni tidak mendatangkan mudarat kita ni. Jadi apabila berlaku kemarau yang panjang, air tak ada, maka apa yang disyariatkan adalah kita bermohon daripada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan hujan kepada kita. Cara meminta, berdoa, memohon hujan ni dia ada beberapa cara. Yang pertamanya adalah sembahyang minta hujan serta berdoa selepas daripada sembahyang tersebut atau sebelum daripada sembahyang. Yang keduanya adalah berdoa di dalam khutbah selepas daripada sembahyang fardu. Yang ketiganya berdoa di mana saja kita berada. Okey, itu 3 cara untuk meminta hujan. Hadis ni diceritakan oleh Anas bin Malik satu ketika pada hari Jumaat berlaku kemarau yang panjang di Madinah.
Jadi hujang lama tak turun. Ketika Rasul sedang berkhutbah, tiba-tiba masuk seorang sahabat. Ketika Rasul sedang berkhutbah, dia mari lewat. Dia masuk dalam masjid, mari lewat. Jadi hukum mari lewat pada asalnya tak comel lah, tapi tidaklah sampai kepada haram, tidaklah sampai kepada makruh. Tapi benda tu khilaful aula, menyalahi yang lebih comel. Kalau benda tu haram, benda tu makruh, maka pastinya Nabi SAW akan benda larang kepada sahabat yang datang lewat. Baik, jadi benda tu tak comel, cuma benda tidaklah sampai kepada haram. Jadi ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid ketika Rasul sedang berkhutbah. Jadi apabila dia masuk dalam masjid, Rasul sedang berkhutbah, dia ke bawah mana? Rasulullah. Kalau cakap kita gitulah, tapi cakap Arab ni kita nak terjemah dengan bahasa kita kan. Rasulullah, habis dah harta benda, punah ganuh habis. Harta benda di sini maksudnya binatang. Dah binatang kan dia memerlukan air, tanaman kan dia memerlukan air. Jadi habis dah. Punah habis. Binatang, tanaman dah hidup. Keluar lapor belaka. Dah hujan nak turun ni. Mintalah supaya Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah Taala turunkan hujan. Maka mazhab Imam Syafi'i lihat kepada hadis ini, bahawasanya bukanlah haram bercakap ketika khatib sedang berkhutbah. Kan di antara perkara yang dilarang apabila khatib sedang berkhutbah adalah kita bercakap. Itu dilarang. Khatib sedang berkhutbah, tiba-tiba kita bercakap, itu dilarang. Bahkan di sana ada hadis Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhutub faqad laghaut." Apabila mu kata kepada temanmu pada hari Jumaat sedangkan khatib sedang berkhutbah, mu kata diam, lara dah. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya lara ni luputlah fadilat Jumaat. Memang ada larangan lah, tetapi larangan bukanlah larangan haram, tapi larangan makruh. Dan benda ni kita pernah cerita dah sebelum daripada ni. Dalam bab Jumaat baru ni kita pernah cerita dah. Bercakap ketika khatib sedang berkhutbah, ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Mazhab Imam Syafi'i kata tak bolehlah cakap, tapi tidaklah sampai kepada haram, bahkan hukum dia adalah makruh. Buktinya ada sebahagian daripada sahabat Rasul cakap ketika Rasul sedang berkhutbah, masuk orang lelaki ni cakap. Yang sebelum ni kita ada bincang, satu ketika Rasul sedang berkhutbah, mari seorang sahabat nama dia Sulaik Al-Ghatafani, tiba-tiba dia duduk. Maka tengah-tengah Rasul berkhutbah, Rasul tanya, "Sulaik, adakah mung rokok ataupun mu sembahyang 2 rakaat sebelum daripada mu duduk?" Kata Sulaik, "Tak Rasulullah." Rasul sedang berkhutbah, Rasul tanya dia. Kata Rasulullah, "Kalau gitu bangun sembahyang 2 rakaat, tapi rengkahkan sembahyang tersebut." Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, bercakap ketika khatib sedang berkhutbah adalah dilarang, tetapi larangan tersebut tidaklah sampai kepada larangan haram, melainkan kalau ganggu. Tok khatib, siapa ke tok khatib budak duk baca khutbah, tokoh taki kali tok khatib sebab ganggu kuat ngak cakap, tu jelaslah mengganggu, hukum dia adalah haram. Ni biasa soseng-soseng sikit-sikit je. Soseng-soseng sikit je. Mu cek dak sat ni suhu masuk masjid. Tanya orang sebelah, tengah tok khatib duduk baca khutbah sebagai contoh. Dalam mazhab Imam Syafi'i memang dilarang, tetapi larangan tersebut tidaklah sampai kepada larangan haram, bukan larangan makruh. Kerana ada sebahagian daripada sahabat bercakap ketika Rasul sedang berkhutbah. Kalau benda tu haram, maka pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan biarkan benda yang haram berlaku di hadapan dia. Baik, bukan hamba kata boleh cakap, hamba kata tak boleh, tetapi tak boleh saat itu, larangan saat itu bukanlah larangan. Ketika Rasul sedang berkhutbah, dia khabar kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah supaya berdoa. Terus Rasulullah katakan berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, kurniakanlah hujan kepada kami ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah, turunkanlah hujan. Itu doa Rasulullah, Allahumma aghithna. Doa sekejap. Hak yang awam tak ada langit dalam riwayat yang lain menyebut tiba-tiba awam gelap katuk hujan selebat-lebatnya seminggu tu hujan.
tak berhenti-berhenti. Minggu depan dia mari pula. Dia orang jauh sikit daripada Madinah. Minggu depan dia mari pula. Minta Rasulullah, tengok Rasulullah khutbah, mari minta pula kepada Rasulullah. Rasulullah minta Allah Ta'ala berhentilah hujang, banyak sangat ada hujang. Itu maksud dalam hadis ini disebut doa memohon agar hujang diberhentikan. Maksudnya sebagaimana dituntut kepada kita meminta daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala menurunkan hujang ketika kemarau yang panjang, begitu juga dibolehkan kepada kita minta kepada Allah agar Allah Taala berhentikan hujang ketika hujang terlalu teruk sehingga akan mendatangkan mudarat. Dan benda ni pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya wa anhu radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu kana idza anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana idza quhiqu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina fayusqaun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu apabila manusia mengalami kekeringan, ditimpa kemarau, maka Sayyidina Umar memohon hujang dengan perantaraan Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan mengatakan dalam doanya, ya Allah, dahulu bila kami memohon hujang kepadamu selalu melalui Nabi kami, lalu engkau menurunkan hujang kepada kami. Namun sekarang kami memohon hujang kepadamu dengan melalui bapa saudara Nabi kami, maka turunkanlah hujang kepada kami. Lalu mereka pun diberi hujang. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar adalah seorang sahabat yang cukup masyhur. Seorang sahabat yang cukup masyhur. Dia salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada kewafatan Abu Bakar, dia menjadi pengganti kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar pernah berlaku kemarau yang teruk. Maka Sayyidina Umar meminta hujang daripada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Taala turunkan hujang. Yang mana dalam hadis ni Anas bin Malik menceritakan Sayyidina Umar kata, ya Allah, dulu kami meminta hujang kepadamu dengan nabimu, yakni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau menurunkan hujang kepada kami. Ni sekarang ni kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan empok saudara nabimu, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib, maka tuangkanlah, kurniakanlah hujang kepada kami. Lalu mereka itu diberikan hujang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Dr. Nuruddin Itir rahimahullahu subhanahu wa taala dalam kitab I'lamul Anam, syarah kitab Bulughul Maram, menyebut bahawasanya antara perkara yang disyariatkan di dalam kita memohon hujang kepada Allah adalah kita bertawassul dengan Nabi. Kerana hadis ini Sayyidina Umar bertawassul dengan Abbas kerana Abbas itu adalah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya dalam kitab I'lamul Anam, kata Syekh Nuruddin Itir, tawassala as-sahabatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika li'annahum إنما استشفعوا بالعباس لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النسبة هي سبب توسلهم به رضي الله عنه وقد صرح العباس في دعائه بهذا فقال وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك أخرجه زبير بن بكار في الأنساب. Maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan Nabi. Jadi mereka itu memohon dengan, maksudnya meminta daripada Abbas kerana Abbas itu adalah pak saudara Nabi.
Dan sebab itulah Abbas menjadi sebab mereka itu bertawassul, kerana Abbas adalah pak saudara Nabi. Dalam hadis yang diriwayat oleh Zubair bin Bukar dalam Al-Ansab, dalam kitab Al-Ansab, dalam doa Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib menyebut bahawasanya wa qad tawajjaha al-qaum bi ilaika limakani min nabiyyik, sesungguhnya kaum ini berhadap denganku kepada engkau ya Allah kerana kedudukanku di sisi nabimu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Anas qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar qala fahasara thawbahu hatta asabahu min al-matar wa qala innahu hadithu ahdin bi rabbih, rawahu Muslim. Anas radhiyallahu taala anhu telah menceritakan pula bahawa kami bersama dengan Rasulullah, lalu kami ditimpa hujang. Anas melanjutkan kisahnya bahawa selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya agar terkena hujang seraya bersabda, sesungguhnya hujang ini baru turun daripada sisi Rabbnya. Jadi dalam hadis ni Anas menceritakan bahawasanya satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat dia ditimpa hujang. Lama dah hujang, tiba-tiba hujang. Rasulullah dengan sahabat dia. Rasulullah ketika kena turun hujang tu, Rasulullah selok kain dia supaya air hujang saat itu kena seluruh tubuh Rasulullah. Sebab dia Rasulullah buat perkara tersebut, alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hujang itu baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang baru diciptakan oleh Allah ia mengandungi keberkatan. Maka Rasulullah inginkan keberkatan tersebut mengenai tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya hadis ini dijadikan sandaran bahawasanya apabila hujang lama tak turun, tiba-tiba turun, maka disunatkan kita mandi hujang tersebut, kerana hujang itu mempunyai keberkatan, kerana ia adalah hadithu ahdin bi rabbih, baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar qala Allahumma sayyiban nafi'a akhrajah. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujang turun, maka Rasul berdoa, ya Allah, semoga hujang yang lebat ini mendatangkan manfaat. Hadis diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni boleh kita amal sekarang ni, masa kita ni, kerana kita hujang lebat lah ni. Dan memang ahli cuaca pun mengikut kajian ahli cuaca, memang antara cuaca ataupun negeri yang mengalami benda hujang lebat sehari dua ni Terengganu. Jadi molek kita amal hadis ni. Aisyah sebut lagu mana Rasulullah apabila tengok hujang lebat, maka Rasul akan berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, turunlah hujang yang lebat ini yang mendatangkan manfaat. Pendek je, 3 kalimah je, Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi kita baca doa ni, yang pertama sekali dapat pahala kerana kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya dapat pahala kerana kita berdoa, kerana ad-doa wal ibadah, doa itu adalah ibadat. Yang ketiganya adalah yang pertama kita dapat pahala kerana kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah kita dapat pahala kerana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya mungkin dengan sebab doa sebahagian daripada kita tidak tahu siapa yang doa dia mustajab, Allah Subhanahu wa taala mengangkat mudarat daripada tempat kita kerana doa dia. Kita tidak tahu siapa di kalangan kita yang mustajab doa. Jadi doa Allahumma sayyiban nafi'a. Tengok hujan lebat, Allahumma sayyiban nafi'a. 3 kalimah je. Allahumma, takkan Allahumma dah ingat lagi. Allahumma dah ngapa sok dah. Sayyiban nafi'a. Mudah je, sayyiban nafi'a. Sayyiban asal makna sayyiban ni hujang yang lebat, nafi'an yang mendatangkan manfaat. Sebab hujang yang lebat, yang turun mencuruh-curuh saat itu, ada yang mendatangkan mudarat, ada yang mendatangkan manfaat. Jadi kita nak biar dia mendatangkan
manfaat, bukan mendatangkan mudarat. Kalau mendatangkan mudarat, susah habis. Habis susah belaka. Orang hak yang tak kena pun susah, orang yang kena pun susah. Orang hak yang tak kena susah kerana dia mesti kena memberi pertolongan kepada saudara-saudara hak yang susah. Hak yang pernah terjadi di Kemamang suatu ketika dahulu, di Kelantan suatu sebelum daripada di Pahang. Kang teruk kang, sampai ke habis rumah, ada kok hak kena hanyut di sungai, runtuh macam-macam. Barang-barang dalam rumah pada tahu mana dah. Habis dah perabuk-perabuk, kena cari baru belaka dah. Baik. Jadi minta Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan yang lebat itu, ia memberi manfaat. Jadi boleh kita pakat baca doa ni, pakat amal. Benda yang kita dengar terus kita amal, dapat pahala. Allahumma sayyiban nafi'a. 3 kalimah je, bukan payah sangat. Boleh ngapal lalu, Allahumma sayyiban nafi'a. Baik. Katanya wa an Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa. Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan dalukan dahuka tumtiruna minhu radhadha qita sajlan ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Abu Awanah fi sahihi. Maksudnya daripada Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa istisqa-nya, ketika Rasul berdoa meminta hujan, Rasul baca doa ni. Jadi kalau kita buat sembahyang minta hujan, maka antara doa hak yang comel kita baca adalah doa ni. Maksud doa ni lagu mana? Doa ni bahasa Arab, Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifa daluqan dahuka tumtiruna minhu radhadha qitan sajla ya dzal jalali wal ikram. Tok Imam kena baca doa ni, kita dok ngapal pun tak apa. Tok Imam Tok Khatib baca doa ni comel. Baik. Maksud dia ya Allah, berikanlah kepada kami awang yang tebal, lagi merata, banyak kilat, guruh dan petirnya. Engkau turunkan kepada kami darinya hujan yang rintik-rintik maupun yang deras, lagi tercurah. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Awanah di dalam sahihnya. Baik. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه الحاكم. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi Sulaiman alaihi salam keluar untuk melakukan doa istisqa, memohon hujan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerita perkara yang pernah berlaku suatu ketika dahulu. Ada seorang nabi, seorang rasul yang dikenali sebagai Sulaiman, yang mana Nabi Allah Sulaiman adalah anak kepada Nabi Allah Daud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul. Dicerita tentang dia dalam Al-Quranul Karim. Nabi Sulaiman Allah Ta'ala bagi kepada dia kerajaan yang tidak pernah diberi kepada seorang pun. Dan hak yang hebat dia, ahli mesyuarat dia dari kalangan manusia dan kalangan jin. Jangan main. Ahli kabinet dia tu jin pun jadi ahli kabinet dia, ahli mesyuarat dia. Ketika dia bincang ramai-ramai, siapa di kalangan mu yang boleh datangkan istana Balqis ke sini? Siapa yang boleh datangkan istana Balqis ke sini? Istana nak akak awak mari daripada satu tempat, satu negara kepada satu negara yang lain. Bukan pitih, bukan beg. Suti beg pun berat nana nak bawa. Ni istana bapa, istana Balqis. Siapa? Dalam ramai-ramai orang yang dia bincang tu ada jin. Faqala ifritum minal jin. Jin ifrit, boh jin duk kata, tak apalah, aku marilah sebelum daripada mu bangun daripada tempat-tempatmu, siapa dah benda ni. Dia maksudnya jin tunduk kepada dia, apatah lagi manusia. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ajar kepada dia bahasa-bahasa binatang, bahasa burung, bahasa semut dia faham. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam memang cukup hebatlah Nabi Allah Sulaiman. Maka dalam hadis ni Rasul cerita
pernah berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman kemarau yang panjang. Maka Nabi Sulaiman bersiap dengan rakyat dia untuk keluar ke padang nak minta daripada Allah. Dalam perjalanan, tiba-tiba dia tengok seekor semut duduk akak tangan ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semut berdoa. Lagu mana doa semut? Allahumma inna khalqum min khalqik. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah satu makhluk daripada makhlukmu, kami adalah makhlukmu ya Allah. Laisa bina ghinan an suqyak. Kami juga perlu kepada air hujan ya Allah. Apabila Nabi Allah Sulaiman dengar semut yang tidak berdosa, binatang yang tidak pernah melakukan maksiat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, terus Sayyidina Sulaiman khabar kepada rakyat dia, baliklah. Hari ni kita tak payah doa dah. Sebab Allah Ta'ala akan bagi hujan dengan doa orang lain. Siapa doa orang lain? Doa semut. Mustajab doa dia. Allahumma inna khalqum min khalqik laysa bina ghinan an suqyak. Baik, hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa istisqa'nya mengarahkan belakang, mengisyaratkan belakang dua telapak tangannya ke arah langit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ketika Rasul doa istisqa, minta hujan, ni dua belakang tangan Rasul ke langit, Rasul angkat tangan, gitu. Dua ni naik akak, maksudnya biasa kan kita minta perut tangan ke langit, bukan belakang tangan ke langit. Kita kena minta dengan Allah dengan perut ni, perut tapak tangan bukan kita minta dengan Allah melalui belakang tapak tangan. Kita kan tapak tangan, hak yang tapak tangan ni patut dia kita ada belakang tapak tangan. Dalam hadis ni yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Anas, ketika Rasulullah berdoa minta hujan daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasul isyarat dengan dua tapak tangannya yang mana belakang tapak tangannya hadap ke langit gitu. Bukan gini, gitu. Kalau cakap kita, dia kat tinggi, siapa nampak tiuk gitu jadi. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni ulama-ulama fiqh berbeza pandangan di dalam memahami hadis ini. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya oleh kerana terlalu sangat Rasul angkat tangan minta dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga nampak tangan dia saat itu belakang tangan arah ke langit. Siapa nampak gitu sebab sungguh sangat minta gitu minta. Akak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa hak ni nampak ke langit? Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua berpandangan bahawasanya oleh kerana kemarau ini adalah bala. Kemarau adalah bala, punca daripada maksiat yang dilakukan oleh sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia kemarau ni adalah bala, punca daripada maksiat yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Taala menahankan hujan. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Kalau sekiranya ila akhir ayat, kalau sekiranya ahli kepada satu tempat tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan buka kepada mereka itu benda keberkatan daripada langit. Tapi oleh kerana terlalu banyak maksiat dilakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala turun bala. Oleh kerana kemarau adalah bala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kita meminta daripada Allah agar dijauhkan bala, disunatkan kita membalikkan tapak tangan kita. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Jadi kalau kita nak minta daripada Allah Ta'ala, sunatkan perut tapak tangan ke langit. Tapi kalau kita nak minta tolak bala, maka pusing tapak tangan ke bawah, belakang ke langit. Ini pandangan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bahawasanya digalakkan bagi orang yang berdoa agar dijauhi daripada bala,
adalah membelakangkan tapak tangan berpandukan kepada hadis ini. Cuma macam kita khabar, dalam memahami hadis ini ulama ada dua pandangan. Ada pandangan yang pertama, bukan pusing kat belakang, minta kat depan, bukan pusing kat belakang, tapi oleh kerana sungguh sangat akak tangan siapa nampak belakang gitu akak nampak. Macam kita duk gantung kelambu Kaabah tu kan, sungguh akak tangan, ya Allah nampak ni belakang ni ke atas nampak. Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah dalam kita doa untuk menolak bala, maka dituntut, digalakkan kita pusing tapak tangan ke langit. Jadi kita doa sampai masa tolak bala, pusing gini. Sunat lagu tu. Ini mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Allahumma kshif anna wa 'anil muslimin al-ghala awal waba awal bala. Mula kita contohlah kita kata Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas tu siapa doa nak tolak bala, Allahumma kshif anna wa 'anil muslimin al-ghala awal waba awal bala. Ini pandangan sebahagian ulama, sunat awak lagu ni berpandukan kepada hadis ini. Dan pandangan ini disebut oleh sebahagian daripada ulama fiqh, ulama mazhab Imam Syafi'i di dalam kitab fiqh mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk dalam bab baru, iaitu katanya babul libas, bab pada menyatakan, pada membincangkan tentang pakaian. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap gerak-geri kita, setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita, kita terikat dengan hukum hakam. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara ada hukum hakam, kita terikat dengan hukum hakam. Bahkan kita pernah cerita sebelum daripada ni, sehingga ketika kita nak qada hajat, benda yang tak dapat tidur, setiap manusia mesti qada hajat, mesti kecing berak. Dak kecing dak berak kena pergi hospital. Kalau mai 2-3 hari dak berak kau, mesti kena qada hajat ni, benda yang mesti. Tu pun ada adab, ada hukum. Tak boleh hadap kiblat, tak boleh membelakangi kiblat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam semua perkara, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, kita terikat dengan hukum hakam. Dalam hal pemakaian kita sekalipun ada hukum hakam, ada benda yang boleh kita pakai, ada benda yang tak boleh kita pakai. Kita terikat. Sebab kita di atas dunia ni adalah tempat ujian. Kita terikat dengan hukum hakam. Ada hukum yang diperintah untuk kita lakukan, ada hukum yang dilarang daripada kita melakukannya. Ini kita nak masuk dalam bab pakaian. Bukan semua pakaian boleh kita pakai, dan bukan semua pakaian tidak boleh kita pakai. Tapi pada asalnya berkait dengan pakaian, selama mana tidak ada dalil daripada syarak melarang, maka hukum asalnya adalah diharuskan. Berkait dengan pakaian, selama mana tidak ada dalil daripada syarak melarang, maka hukum asalnya adalah dibolehkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Taala telah menjadikan untuk kita, manfaat untuk kita, setiap apa yang ada atas muka bumi ini. Setiap benda yang ada atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan manfaat untuk kita. Jadi selama mana tidak ada dalil yang melarang, maka pada asalnya hukum yang berkait dengan pakaian adalah dibolehkan. Dan nanti kita akan tengok bagaimanakah pakaian yang tidak dibolehkan. Selain daripada yang tidak dibolehkan, hukum dia adalah harus. Hadis yang pertama daripada bab al-libas, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, an Abi Amir Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira, rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Maksudnya daripada Abi Amir Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kelak benar-benar akan ada sejumlah daripada kalangan umatku yang menghalalkan zina dan kain sutera. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan ada dari kalangan umatku ramai manusia yang mereka itu menghalalkan zina, menghalalkan kemaluan. Di al-hira makna farak, menghalalkan kemaluan perempuan, maksudnya menghalalkan zina,
dengan bermacam-macam alasan, mengharuskan zina, lepas tu menghalalkan sutera. Sedangkan berzina adalah perkara yang diharam oleh syarak. Tidak ada satu syariat pun yang menghalalkan berzina. Semua syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi, start daripada Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengharamkan berlaku perzinaian. Sebab itulah disyariatkan berkahwin. Baik. Jadi di sana ada beberapa kaum yang menghalalkan kemaluan, menghalalkan berzina. Allah Rabbi. Kita malam ni kata-kata takut dah edang dah kita nak urai panjang lebar ni. Jadi kalau kira nak urai panjang juga ni bab berzina ni. Di zaman kita Allah Rabbi ni di antara musibah yang cukup teruk. Di antara muda-mudi, di antara remaja di zaman kita ni, di antara musibah yang cukup teruk di zaman kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan menyelamatkan keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada orang-orang Islam di tempat kita yang bermudah-mudah tidak menjaga pergaulan bebas, tidak menjaga batasan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan, akhirnya jatuh ke dalam dosa berzina. Dan yang keduanya adalah berkenaan dengan kain sutera. Kain sutera adalah diharamkan. Cuma kain sutera ni bukan diharamkan kepada semua orang, hanya diharamkan kepada orang lelaki saja. Manakala orang puan adalah dibolehkan. Di sana ada hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhilla adh-dhahab wal hariru li inathin min ummati wa hurrima ala dhukuriha." Yang mana emas dan sutera dihalalkan kepada perempuan dari kalangan umatku, namun keduanya adalah diharamkan kepada lelaki dari kalangan umatku. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sutera di antara perkara yang diharamkan kepada orang lelaki. Orang lelaki haram pakai sutera. Bukan semua jenis kain boleh pakai. Kain sutera hukum dia adalah haram. Sutera asli ni lah. Kalau sutera tiruan, sebenarnya bukan sutera. Nak panggil je sutera. Padahal sebenarnya bukan, dia buat daripada ulat sutera. Nama je sutera tiruan je, itu lain. Kalau ni sutera asli. Sutera asli tidak dibolehkan kepada orang lelaki. Hukum dia adalah haram. Dibolehkan kepada perempuan. Perempuan tak ada masalah. InsyaAllah berkenaan dengan sutera pada minggu depan, kalau dipanjangkan umur, kita akan bincang secara panjang lebar. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah selepas pada isyak nanti di atas saranan kerajaan negeri pada malam ni kita akan melakukan solat hajat serentak seluruh negeri Terengganu, di mana kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkan negeri kita dan negara kita daripada musibah dan bencana, dan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatlah segala bala dan ujian yang kita terima pada hari ini. Dan solat hajat yang kedua kita niat pada malam ni kepada Muhammad Haziq Haikal bin Roslan, di mana beliau kemalangan lebih kurang 2 minggu lebih dah, dan beliau berada dalam keadaan koma lah, dan esok akan dibedah di bahagian kepala, mengambil risiko yang agak tinggi lah dalam keadaan di koma, dan terpaksa dibedah pada esok hari. Dan sama-sama dah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dipermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وبعث المقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله. Sila sama dan luruskan saf. صلي فرض الشاي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا
لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن محمدا رسول الله
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك ورحمة الله. السلام علينا اللهم صل على كما صليت على وبارك على كما باركت على في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. InsyaAllah sama-sama kita solat hajat. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengangkatlah segala bala yang kita terima pada hari ini dan memudahkan segala urusan Tuhan daripada hajat dan usaha kita, insya-Allah. Allahu Akbar. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ينزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك السلام علينا وعلى أشهد أن اللهم صل على محمد كما باركت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والفحشاء ما زهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجد والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.